cuba bangkit dan mendapatkan satu kemenangan yang sememangnya cukup dirindui. Sabah yang mendapatkan kelebihan ke atas Johor Darul Takzim pada satu ketika dalam aksi ini, tapi tumpas 1-5 dan Sabah akan menerima kunjungan Kuala Lumpur City yang sebelum ini tumpas kepada Selangor dalam perseteruan Lembah Kelang. Dan satu lagi aksi akan melibatkan Johor Darul Takzim dan juga Perak pada jam 9 malam. Sabah KL City merupakan sepak mula awal dengan dua lagi aksi yang akan berlangsung pada esok melibatkan Negeri Sembilan, Selangor, Kelantan dan juga Terengganu. Dan dengan kekalahan pada aksi sebelum ini, Sabah yang mempunyai 20 perlawanan masih lagi berada di tempat yang ke-5, tetapi Kuala Lumpur City sudah pun dipintas oleh Terengganu, yang mana Kuala Lumpur City kini berada di tangga yang ke-7. Stadium yang sekali lagi dipenuhi oleh penyokong-penyokong dan juga kipas susah mati buat Sabah yang menyaksikan dalam pencari terbanyak masih lagi Fernando Forestieri, tapi hanya satu di hadapan Aaron De Valge. 3 gol Bergson di Stadium Likas ini meletakkan beliau hanya 3 di belakang Forestieri. Tetapi untuk Sabah sudah pastinya mereka mahukan ada nama pemain mereka dalam senarai ini, dan ada beberapa pemain yang boleh dipintas ataupun boleh untuk mereka berada dalam senarai 5 terbaik. Dua perlawanan sebelum ini, kedua-duanya dimenangi oleh Kuala Lumpur City. Di Ceras dimenangi 2-0 oleh pelawat pada malam ini, dan satu lagi di sini pada aksi sebelah petang dalam perlawanan suku akhir Piala FA, yang mana kebangkitan dilakukan oleh Kuala Lumpur City menerusi Romain Morales dan juga Saravanan untuk mereka menerbalikkan kelebihan 1-0 Sabah untuk menang 2-1. Tetapi ini merupakan perlawanan yang sudah pastinya cukup berbeza apabila Sabah akan datang dengan azam baru, lebih-lebih lagi untuk memberikan tekanan kepada Seri Pahang yang berada di tangga yang keempat dan hanya satu mata saja di atas mereka. Sabah punyai 20 perlawanan. Mereka terlebih satu daripada Kedah dan juga Pahang yang berada di tempat ketiga dan keempat. Selamat datang ke Stadium Likas di Kota Kinabalu, Sabah Negeri di Bawah Bayu. Dua pasukan yang akan cuba untuk bangkit setelah kekalahan mereka sebelum ini. Sabah yang beraksi secara berturut-turut di tempat sendiri di hadapan penyokong sendiri, dan Kuala Lumpur City yang sedang mengejar kedudukan terbaik. Sabah yang berada di tangga yang ke-5 ingin memberikan tekanan hebat kepada pasukan-pasukan yang berada di tempat ketiga dan keempat, manakala KL City akan cuba bangkit daripada kekalahan derby Lembah Kelang sebelum ini.
pasukan dengan azam yang sama untuk kembali bangkit daripada kekalahan sebelum ini. So Aziz Syukri ialah pengadil utama dalam aksi ini, akan dibantu oleh Muazziz Zainal Abidin, Saleh Yaakob dan juga Izzat Izaini Ali dalam perlawanan yang akan memberikan talian hayat untuk kedua-dua pasukan dalam misi untuk mendapatkan pengakhiran yang terbaik dalam aksi-aksi terakhir untuk kedua-dua pasukan. Dato' Ong Kim Swee mahukan anak-anaknya untuk anak-anak buahnya untuk bangkit dan melakukan 3 pertukaran daripada kesebelasan utama sebelum ini. Damien Lim dikekalkan selaku penjaga gol. Ada perubahan dengan Gabriel Perez dan Wilson Batul tidak berada di pack 3. Tempat itu diisi oleh Pak Tesu dan juga Ko Kwang Min yang bersama dengan Dominic Tan. So Wilkin berada di sebelah kanan. Telmo Castaneda dan Kerry Steven Robert berada di tengah. Kembalinya Kerry dan juga Daniel Ting di bahagian tengah. Dan front 3 Jeffrey Firdaus Chu dan Darren Lock mengapit Ramon Machado. Dan untuk Nenad Bacina, aksi pertamanya berakhir dengan kekalahan, tapi beliau tahu bahawa anak-anak buahnya mempunyai kualiti tersebut untuk mendapatkan 3 mata menentang pasukan yang sudah ditewaskan 2 kali. Perubahan hanyalah berada di bahagian hadapan dengan Kevin Ray Mendoza masih lagi dikekalkan, Kamal Azizi, Matko Zurdum, Kali Foko dan Declan Lambert di pack 4. Di bahagian tengah masih lagi Avancini, Zafri Yahya dan juga Ryan Lambert. Hanya Saravanan dikekalkan dengan Hakimi Azim Rosli dan juga Romeo Morales mengambil tempat Cece Kipre dan juga Paulo Josue yang tidak dapat diturunkan akibat penggantungan perlawanan. 4-3-3 masih lagi formasinya. Dan pola untuk perlawanan di kawasan Trowong untuk aksi ini. Kita akan menyaksikan Garhana binti Kulabit yang merupakan klub untuk Operation Support Unit Pejabat Pos Besar di Kota Kinabalu yang akan membawakan pola rasmi aksi Sabah dan juga Kuala Lumpur City untuk aksi di Stadium Likas ini. Sudah pasti penghormatan untuk Sumandak Sabah ini untuk membawakan bola tersebut dan disambut juga dengan sorakan oleh penyokong-penyokong yang sudah pastinya akan sentiasa berada di belakang The Rhinos. Dari kedua-dua pasukan, jika dilihatkan mempunyai rekod yang cukup baik. Sabah di tempat sendiri, Kuala Lumpur City di tempat lawan. Dan kita bakal menyaksikan bagaimana rekod untuk kedua-dua pasukan itu diletakkan dalam satu ujian. Tetapi sebelum perlawanan ini berlangsung, akan ada satu upacara yang sudah pastinya akan diingati oleh setiap penyokong Sabah. Apabila anda menonton bola sepak di stadium, ia merupakan satu aktiviti, satu hiburan yang sepatutnya menyenangkan dan menyeronokkan. Tak kira menang atau kalah, kita akan pulang dan kehidupan akan kembali seperti sedia kala. Namun buat saudara kita Adni Ali bin Miki, beliau yang ingin menyaksikan pasukan yang dicintainya pada 9 Ogos yang lalu, namun sayangnya itu perlawanan terakhirnya dan beliau tidak akan kembali lagi. Tafakur 1 minit dan juga saya minta anda semua yang menyaksikan aksi ini untuk sama-sama menyedekahkan Al-Fatihah. Terima kasih. Allahyarham Adni Ali bin Miki, nama anda akan sentiasa berada dalam hati setiap penyokong Sabah. Anda sememangnya penyokong sejati untuk negeri di bawah bayu ini dan anda akan sentiasa diperingati. Jadi kembali kepada bisnes.
Sabah, Kuala Lumpur City, dua pasukan yang bertemu di Stadium Likas untuk aksi Liga Super yang ke-20. Dari Rama Machado untuk Sabah akan memulakan aksi ini. Dari kiri ke kanan skrin anda berjersi merah menyala mempara untuk mendapatkan kemenangan dalam aksi kali ini. Tetapi di hadapan mereka ialah Kuala Lumpur City, antara pasukan terbaik yang beraksi di tempat lawan sepanjang 2023. Dari kanan ke kiri, The City Boys akan melakukan serangan. Walaupun mereka turun tanpa Paulo Josue, tetapi KL City, finalis Piala FA, sudah pastinya satu ujian yang besar juga untuk The Rhinos, untuk Sabah. Dari Koh Kuang Min, cukup menarik untuk menyaksikan beliau berada di bahagian pertahanan. Sentiasa akan melihat beliau di sebelah kanan, tak kira sebagai back sayap ataupun sebagai pemain sayap, tetapi untuk kali ini beliau diletakkan selaku pemain pertahanan tengah di sebelah kanan. Pak Tesu di tengah, Dominic Tan di sebelah kiri. Menariknya Gabriel Perez tidak diturunkan buat kali pertama sepanjang musim. Tapi yang menariknya juga, di bangku simpanan kembalinya Sadil Ramdhani dari kecederaan. Jadi oleh sebab itu, dengan atas sebab itulah, penyokong-penyokong Sabah sudah pastinya akan lebih mengharapkan kepada kemenangan apabila bintang Indonesia mereka ini akan kembali di atas padang. Setelah masalah kecederaan yang sedikit sebanyak mengganggu momentum untuk bintang Indonesia tersebut. Terlalu jauh untuk Jafri Chu yang merupakan pemain keempat yang membolosi kawan JDT musim ini. Morales mudah saja dibuang oleh Pak Tesu. Kevin Mendoza beraksi dalam perlawanan ke-8. Jika dilihatkan dari sudut aksi dalam saingan Liga, tandukan dari Pak Tesu, ada antaran lolos, ada badan terlepas dan adanya tepisan pertama dari Damian Lim. Antaran lolos yang mengelirukan pemain-pemain pertahanan Sabah, dan Damian Lim diperlukan untuk menyelamatkan keadaan. Saravanan yang menghasilkan 2 gol ke atas Sabah musim ini, onside apabila beliau berada di hadapan Koh Kuang Min atau di belakang Koh Kuang Min. Tepisan baik dari penjaga gol. Sepakan penjuru pertama untuk Kuala Lumpur City. Safri mengambil, tandukan di bahagian near post oleh Hakimi Azim Rosli. Yang kembali dalam kesebelasan utama, beraksi dalam kesebelasan utama bila menentang Penang di Bandaraya, tapi tidak memulakan aksi menentang Selangor. Percubaan kedua untuk KL City yang memberikan satu amaran kepada tuan rumah. Kehilangan sekali lagi bola, mana situ juga adanya Zafri Yahya. Saravanan cuba untuk meloloskan dirinya. Koh Kuang Min tidak membenarkan ruang yang mudah. Robin Morales dikepung oleh dua, paksa untuk mengeluarkan bola saja apabila Declan Lambert cuba untuk dicarinya. Morales penjaring hat-trick menentang Kelantan, 1 gol ketika bertemu Penang. Pasti antara sasaran utama serangan-serangan oleh Nenak Pacina.
Daniel Ting. Berikan sedikit tekanan apabila cuba untuk melakukan gerakan Telmo Castanheira. Hantaran ini menarik, tapi adanya Giancarlo Califoco. Ryan Lambert dah di tengah, kembarnya di sebelah kiri pertahanan Declan Lambert. Kali terakhir Sabah menang menentang Kuala Lumpur ataupun Kuala Lumpur City 20-15. Dua kemenangan dalam Liga Premier apabila KL kembali ke Liga Premier. Jafri Chu, jaya belakang rampasan Ramon untuk Telmo. Gerakan daripada Stuart Wilkin cuba untuk mendapatkan Ramon Machado, tetapi hantaran lolos itu menyaksikan Ramon diberikan sedikit tekanan daripada Matko Zirdum, buatkan beliau tidak dapat melakukan larian. Hantaran itu cuba untuk membelah ruang di antara Zirdum dan Califoco. Ramon Machado ada 6 gol dalam 6 aksi pertamanya bersama dengan Sabah, termasuk juga 2 dalam Piala Malaysia. Sudah pasti cukup berbahaya juga. Castanheira, Wilkin, hantaran pendek menarik, cuba untuk mendapatkan ruang di sebelah kiri. Darren Lock sudah pastinya akan banyak membantu di bahagian sayap. Larian baik dari Castanheira, hantarannya tak berjaya lepas. Hakimi terus saja mengantarnya ke depan. Tolakan baik untuk Saravanan di sebelah kiri berhadapan dengan Koh Kwang Min. Hantaran baik untuk Safri Yahya, namun di situ juga adanya kelibat daripada Dominic Tan. Seterusnya mendapatkan sepakan percuma Koh Kwang Min. Saravanan menjumpai ruang yang sempit tersebut. Dominic Tan berada di bahagian tengah dalam sistem 3 back. Dominic Tan ada kecederaan kecil yang dialaminya. Suatu yang menarik apabila Dominic Tan hampir tidak pernah terlepas saksi Sabah dalam saingan musim ini. Beliau memulakan 18 daripada 20 perlawanan Liga. Begitu juga dengan Pak Tesu dan juga Gabriel Perez. Jika dilihatkan dalam minit, Dominic Tan ketiga terbanyak, hanya di belakang Perez dan juga Pak Tesu. Diberikan rawatan buat seketika, menunggu di luar. Tugasan defensif yang penting apabila Zafri Yahya cuba untuk diloloskan oleh Saravanan. Dudukan Califoco, bola jatuh untuk Zafri. Morales dibuka baik untuk Hakimi Azim Rosli di sebelah kanan. Berhadapan dengan Daniel Ting, cuba untuk masuk bersendirian ke belakang semula untuk Avanzini, namun dikeluarkan pantas. Tidak membenarkan ruang langsung untuk dieksploitasikan oleh pemain-pemain KL City. Califoco terlalu ke tengah apabila Declan Lambert yang masih lagi berada di atas cuba untuk dicari.
sesuatu yang menarik, sesuatu yang perlu untuk ataupun ingin diubah oleh Dato' Ong Kim Swee adalah rekod buruk Sabah menentang Kuala Lumpur ataupun KL City sejak dijenamakan selaku Kuala Lumpur City. Mereka belum pernah tewas kepada Sabah. Kali terakhir seri pada tahun lalu. Wilkin cuba untuk meloluskan diri daripada Ryan Lambert, dibantu juga oleh Declan Lambert. Apabila Jeffrey Chu cuba datang menambah lagi tekanan di sebelah kanan tersebut. Tandukan dari Zafri. Pak Tesu dengan tandukan diteruskan lagi oleh Wilkin. Jafri. Sekali lagi Declan Lambert paksa untuk bertahan di sebelah kiri itu. Ko Kwang Min, taran kaki luar, Kerry Steven Robert dicari, adanya Zafri Yahya. Saravanan dirompak di kawasannya sendiri dan ada terjang keras untuk sepakan percuma setelah advantage tidak diberikan oleh Suhaezi Shukri yang membawa kepada satu perdebatan. Walaupun pecahan itu pemain-pemain KL City mendakwa mendapatkan bola terlebih dahulu, Zafri Yahya. Tapi tindakan susulan itu yang memberikan sepakan percuma untuk Sabah. Ada Jeffrey Chu, ada juga Daniel Ting di belakang bola. Jeffrey rendah, Daniel Ting rembatan. Adanya biasan terus dikeluarkan pantas, dibantu oleh Ryan Lambert. Machado cuba untuk melepaskan dirinya dengan satu timbangan. Perlawanan yang dihentikan seketika untuk menghormati lawangan azan Stadium Likas. Kedudukan masih 0-0 menghampiri tamatnya suku jam yang pertama. Lontaran ke dalam yang akan diambil oleh Daniel Ting. Sabah cuba untuk memberikan tekanan kepada pintu gol KL City. Mungkin saja akan ada lontaran jauh daripada Daniel Ting. Lontaran itu jauh, baik. Dandaan daripada Pak Tesu dikeluarkan oleh Kalifoko dan diambil dengan baik dari belakang oleh Hakimi, tapi adanya Castanera di hadapan. Oh, bola terlucut. Declan Lambert ada kesilapan dan Lock cuba untuk melepaskan satu roket, tapi diteruskan lagi. Hantaran ini menarik, mencari Ramon, dapat dikeluarkan oleh Zerdum, tetapi diteruskan lagi. Jeffrey Chu mengenai Kalifoko. Peluang kedua, hantaran baik. Kali ini Declan Lambert yang mengambil tempat Kalifoko dengan tandukan. Kerry Steven Robert, tandukan Kamal Azizi, keluarkan bola buat seketika, menenangkan keadaan yang
Memangnya cukup gawat di sepertiga terakhir Kuala Lumpur City. Mungkin satu lagi lontaran jauh daripada Daniel Ting. Pemain KL City berwaspada dengan lontaran jauh ini. Daniel Ting, ada tandukan dari Pak Tisu, tapi tandukan itu keluar. Wilkin untuk Ting. Kimi turut membantu pertahanan. Satu lagi signal untuk lontaran jauh. Daniel Ting sekali lagi. Pak Tisu mendapatkan bola. Bola itu jatuh untuk dirinya, namun Kali Foko dengan satu lagi sentuhan yang cukup penting. Sepakan penjuru yang pertama untuk Sabah. Setelah lontaran-lontaran Daniel Ting nampak memberikan masalah kepada The City Boys. Daniel Ting, lencongan ini menarik, ditanduk ke belakang oleh Morales. Jeffrey Chu, satu lagi antaran, bola itu hampir jatuh dan Dominic Tan. Tetapi sudah berkedudukan offside Ramon Machado. Sebelum Dominic Tan sempat untuk melepaskan rembatan. Pak Tisu yang beliau yang melakukan tandukan, beliau yang berkedudukan offside dan beliau mengetahuinya. Machado, kekasaran terhadap Giancarlo Kali Foko. Tandukan, tapi dengan pantasnya dikeluarkan dari kawasan Sabah. Masih tanpa sebaran jaringan. Setelah suku jam perlawanan ini berlangsung, Hakimi, Kamal Azizi naik ke atas, antaranya disekat. Adanya Pak Tisu di hadapan. Jaring terbanyak Sabah 2 tahun. Untuk musim ini juga masih lagi memegang kelebihan tersebut. Tekanan yang mula diberikan oleh KL City, Saravanan tidak dapat untuk mengambil kesempatan daripada bola muntah tersebut. Ramon dan Kali Foko di hadapan. Lontaran jauh mendapatkan Saravanan yang sudah pun berada di kedudukan offside. Ting, lock. Castaneda. Makan bola terlebih dahulu sebelum KL City cuba untuk datang. Antaran gagal untuk menjumpai rakan tengahnya Castaneda yang cuba mencari Gary. Ryan Lambert, Ramon cuba untuk datang. Safri Yahya, stop pertamanya baik. Daniel Ting betul-betul di hadapan, kasrakan sepasukannya. Daniel Ting jadi antara pemain yang beraksi hampir setiap minit untuk KL City dalam musim 2021. Lambungkan baik untuk Morales.
Saravanan melakukan 1-2, tapi dengan pantasnya juga Koh Kuang Min datang. Morales menggunakan kekuatan badannya. Back heel terus dipintas oleh Koh Kuang Min. Tidak ingin mengambil apa-apa risiko. Morales. Ada kekasaran terhadap penyerang dari Colombia ini, Romel Morales. Sudah punyai 10 jaringan secara keseluruhan musim ini, termasuk 7 di Liga. Ada Safri Yahya, tapi lihatkan di dalam kawasan penalti ada 5 pemain, termasuk juga Califoko dan Zirdum dan Morales. Pemain-pemain tinggi lampai yang boleh diguna pakai oleh Zafri untuk dicari. Koh Kuang Min bersendirian di benteng bersama-sama dengan Jeffrey Chu. Zafri mengantar, Gary Steven Robert dapatkan tandukan. Cuba dikejar oleh Zirdum, namun adanya di situ ialah Telmo Castanheira. Morales, dataan dan juga sentuhan melepasi Jafri, tetapi masih lagi di belakang, masih lagi agak berisiko. Ada terjahan yang mula dilakukan dan carry di Kasari. Morales yang menerima kad kuning pertama perlawanan. Dengan pantasnya juga pengadil melakukan layangan kad yang akan membuatkan Romel Morales terlepas aksi seterusnya kerana sudah pun mengumpul 3 kad kuning secara keseluruhan. Dan beliau akan terlepas aksi menentang Perak pada 27 Ogos nanti setelah terjahan terhadap Gary Steven Robert. Jadi Nenad Bacina akan terpaksa memikirkan alternatif lain untuk Romel Morales dalam aksi di Perak nanti. Perak yang sedang mula untuk melakukan kebangkitan untuk musim 2023 ini. Jafri Firdaus Chu sekali lagi ditugaskan dengan sepakan percuma ini. Hantaran ke bahagian far post, ada tandukan ke belakang. Zirdum mengantar bola itu jauh dari kawasannya. Koh Kuang Min, tandukan dan Darren Lock dengan dadaan tetapi jatuh untuk Avancini yang mengeluarkannya. Nenad Bacina, ada sesuatu yang perlu beliau fikirkan nanti untuk aksi seterusnya. Walaupun adanya Cece Kipre yang berada di bangku simpanan. Cece Kipre yang beliau rehatkan, meletakkannya di bangku simpanan untuk aksi ini. Morales merupakan salah satu daripada 5 pemain yang berisiko terlepas aksi seterusnya jika dilayangkan kad kuning. Itu juga dengan Zafri Yahya, Declan Lambert, Akram Mainan dan
dan di bangku simpanan juga ada Anwar Ibrahim. Daniel Ting bijak melepasi Hakimi. Daniel Ting hantarannya pula terlalu kuat. Darren Lock merupakan sasarannya, tapi hantarannya terlalu laju membuatkan penyerang utama kebangsaan ini tidak dapat untuk melakukan apa-apa. Gerakan baik dari Safri Yahya. Masih lagi dalam permainan Hakimi Azim. Satu hantaran mengenai Daniel Ting. Bola masih lagi berikan hantaran ke dalam saja, tidak keluar dari belakang. Tapi Kamal Azizi juga, jika beliau mahu, beliau boleh melakukan lontaran jauh, tapi nampak seolah-olah itu bukanlah kesnya. Hakimi antara melepasi celah kaki Kerry, namun Pak Tesu lebih bersedia daripada Morales. Tapi ada sekali lagi rampasan jatuh untuk Romain Morales. Nah, ini dia Saravanan cuba untuk melakukan sungkitan. Pak Tesu sudah membaca. Antara selamat sekali lagi Sabah yang kini ingin melancarkan gerakan balas menerusi Ramon Machado di sebelah kiri. Tetapi satu lagi hantaran yang terlalu kuat apabila cuba untuk mencari rakan. Morales sentiasa dikawal ketat, dikawal rapi oleh Dominic Tan. Diminta untuk diambil di tempat yang betul. Tidak dapat dikawal dengan lebih baik daripada Ko Kwang Min. Hakimi, sentuhan pertamanya bijak, tapi bola sudah pun keluar dari kawasan permainan. Bila ingin melakukan hantaran, sudah pun diambil alih situasi tersebut Damian Lim. Menyekat kemahuan Hakimi Azim. Taran baik sekali lagi untuk Wilkin. Berhadapan dengan Matko Zirdum. Ada double team ke arahnya. Hantaran cantik dan sentuhannya dapat diselamatkan. Kevin Mendoza menyelamatkan Kuala Lumpur City daripada Darren Lock. Kerry. Dan akhirnya sentuhan daripada Declan Lambert. Tetapi peluang keemasan untuk Sabah berada di hadapan. Setelah sentuhan Darren Lock itu dinafikan oleh Kevin Mendoza. Bijak pusingan ini daripada Wilkin. Darren Lock lari dari pemain yang menutup gerakannya, tapi adanya Mendoza. Bola jatuh. Ramon cuba melakukan sesuatu, tetapi tidak berjaya. Pak Tesu dapatkannya semula, cuba membuka ke sebelah kiri. Dan kini KL City ada situasi 2 lawan 2. Bola jatuh untuk Saravanan. Maukan 1-2 untuk Romain Morales, tetapi tidak dapat memastikan bola masih lagi dalam permainan. Hantaran baik daripada Saravanan tidak dapat untuk dikejar daripada Romain Morales. Setelah situasinya tinggal 2 lawan 2 saja untuk KL menyerang balas apabila mereka hampir dibolosi.
Darren Lock. Sekali lagi kita perhatikan cantik gerakan ini daripada Stuart Wilkin di sebelah kanan, memotong antara dengan kaki kirinya. Darren Lock dengan sentuhan dan keluarnya Kevin Mendoza. Setengah jam 0-0 disebabkan oleh tindakan menyelamat tersebut. Satu setiap penjaga gol sebenarnya sudah melakukan tindakan menyelamat yang cukup penting. Damian Lim untuk melakukan penafian di awal permainan, dan kemudiannya Kevin Mendoza untuk menidakkan Darren Lock. Bungan sarapan yang dicari, Ko Kwang Min perlu berhati-hati. Itu merupakan satu situasi yang cukup digemari oleh Saravanan. Dia pernah mengambil kesempatan daripada kesilapan seperti itu apabila beliau berhadapan dengan Rizal Ghazali dalam aksi Piala FA untuk menghasilkan jaringan kemenangan. Mungkin itu jugalah yang difikirkan oleh Dato' Ong Kim Swee apabila mengatur kesebelasan utamanya untuk malam ini. Lambert, sentuhan baik dari Zafri Yahya, cuba untuk masuk, cuba melepasi Dominic, satu hantaran, tapi terlepas pula bola itu dari jangkauan Romeo Morales. Jeffrey, Gary, tolakan keras dari Ryan Lambert. Lambert terus datang ke arah Gary Stiveroba. Kesalahan atau kekasaran yang keempat daripada Kuala Lumpur City sepanjang 32 minit aksi ini. Jafri ke far post, bola hampir jatuh untuk Pak Tesu yang sudah pun ada whistle yang dibunyikan. Dan ada berlaku pergelutan di antara Pak Tesu dan juga Kali Foko. Declan Lambert terus dikejar oleh Jafri yang ingin memastikan tempat di sebelah kanan itu menjadi miliknya. Berikan kepercayaan untuk membarisi kesebelasan utama dalam dua perlawanan berturut-turut. Darren Lock berjaya untuk menang bola, cuba untuk masuk secara bersendirian. Declan Lambert di hadapannya harus dirampas dengan pantas juga, tetapi recovery daripada Ryan Lambert itu cukup untuk memastikan KL City tidak diasak dan kemudiannya diberikan sepakan percuma. Sabah cuba memaksa kesilapan. Ko Kwang Min dipersalahkan jatuhan badan yang dilakukan. Saravanan melepaskan diri, tetapi Gary Stiveroba terus menendang, dan tendangan itu ke belakang dan memberikan sepakan penjuru sebenarnya untuk KL City, sesuatu yang sudah pastinya cukup berisiko untuk Sabah. Sepakan penjuru kedua untuk KL City. Sekali lagi Zafri Yahya di belakang bola. Hantaran kali ini lebih tinggi, lonjakan dua pemain. Jafri Firdaus Chu memenangi tandukan.
Tesu ke depan, Kamal Azizi sentuhannya sedikit berat tetapi bola masih lagi dalam permainan. Avanzini, Saravanan, bukaan baik untuk Hakimia onside. Rendah saja bola tersebut, jatuh untuk Saravanan. Tapi sentuhan pertamanya pula tepat ke arah Pak Tesu. Dan kini Darren Lock, sentuhan pertamanya cukup bijak dan akan memulakan larian untuk gerakan balas. Ramon berjaya untuk melepaskan Jeffrey Firdaus Chu. Namun recovery baik daripada Declan Lambert. Apabila Jeffrey Chu hampir saja melepaskan dirinya, sentuhan pertama yang terlalu kuat ke hadapan memberikan peluang untuk Declan Lambert untuk mengeluarkan bola. Walaupun Kevin Mendoza sudah pun sampai, bila tidak mengambil risiko tersebut untuk membiarkan penjaga golnya datang. Ramon Machado mungkin antara sasaran utama, tetapi dengan lambakan pemain tinggi lampai untuk KL City, itu sudah pastinya satu cabaran juga untuk Sabah. Daniel Ting, bahagian near post, tak melepasi Hakimi. Yang angkat ke udara, ada tandukan ke belakang, ada sentuhan daripada Castanheira. Dominic Tan, hantaran tersebut sudah pun tidak menemui sesiapa kecuali tangan Kevin Mendoza. Tendangannya ada sentuhan dengan tangan daripada Ko Kwang Min. Aksi berturut-turut Sabah di tempat sendiri. Dalam bulan ini ada 4 aksi di tempat sendiri secara berturut-turut. Menentang JDT, KL City, dan kemudiannya dalam Piala Malaysia menentang Kuching City. Dan di hujung bulan 26 Ogos menentang Negeri Sembilan. Sudah pasti mereka ingin menggunakan kelebihan tersebut, tetapi KL City datang lagi. Sirdum terlalu lebar untuk Hakimi. Padang itu tidak cukup lebar untuk hantaran tersebut. Ting, Hakimi dengan sentuhan, dan keputusan penjaga garisan adalah lontaran buat Sabah. Kini dipersalahkan pula penyerang bawah 23 tahun kebangsaan. Risikoan terhadap Ramon Machado. Sepakan diambil pantas. Daniel Ting, antaranya pula melepasi ke semua pemain. Declan Lambert, Morales dadaan, diberikan masalah oleh Dominic Tan. Gary Steven Robert betul di harapannya melakukan tapakan terhadap Morales, dan satu lagi layangan kad kuning. Kali ini yang pertama untuk Sabah, untuk Gary Steven Robert. Kad kuning keempat sepanjang Liga Super untuk musim ini berlangsung.
Sudah pun menjalani pengantungan satu perlawanan sebelum ini setelah menerima kad kuning ketiga. Beri kad kuning, satu sama. Masih belum ada jaringan. Memasuki 5 minit terakhir di babak pertama. Dengan ketiadaan Paulo Josue, KL City akan mengharapkan mungkin kepada Zafri Yahya untuk sepakan percuma ini. Cubaan terbaik untuk Sabah di babak pertama. Darren Lock. Tapi Kevin Ray Mendoza pakaikan satu dinding kebal yang menyelamatkan keadaan. Dan ini juga untuk Jeffrey Chu. Jika sentuhan dengan kepalanya itu tidak terlalu jauh, mungkin beliau ada peluang untuk lakukan satu lagi momen untuk Sabah di mana yang dilakukan menentang JDT. Jadi Zafri Yahya di belakang bola. Hantaran dapat ditanduk keluar oleh Kerry. Dua tandukan berturut-turut dan Hakimi dipersalahkan setelah pertembungannya di udara dengan Kerry Steven Robert. Tandukan ke udara setelah bola itu dihalakan untuk Avancini. Kerry. Castanera, Wilkin, Daniel Ting tidak dapat untuk mengawal dengan lebih baik hantaran daripada Stuart Wilkin. Califoko, Morales. Turun jauh ke bawah untuk mempunyai pegangan terhadap bola. Zafri Yahya untuk mendapatkannya semula. Avancini memastikan pegangan masih lagi bersama dengan skuad warga kota. Cuba masuk secara bersendirian Morales. Declan Lambert. Lalu ada Jeffrey Chu di hadapan. Tidak membenarkan Declan Lambert untuk bermarajalela di sebelah kiri. Sungguh pun begitu. KL City masih lagi dengan bola, dengan momentum. Sepakat penjuru nombor 3 untuk anak-anak buah Nenad Bacina. Zafri mengambil. Ada kekasaran mungkin di udara. Tetapi ada tandukan juga yang mungkin datang daripada Hakimi ataupun Rome Morales. Damian Lim yang diberikan 1001 masalah oleh Hakimi. Oh, itu boleh membawa kepada jaringan. Bila Damian Lim mendakwa beliau dikasari. Ada kesilapan pula, kehilangan bola di kawasan yang tidak sepatutnya untuk Sabah. Zafri cuba untuk mengambil kesempatan. Ryan, Zafri Yahya. 3 pemain mengepung. Satu antara menarik Pak Tesu dengan pintasannya. Dua lontaran berturut-turut. 30 saat yang terakhir di babak pertama. Daniel Ting ke udara. Yang
Menarik untuk menyaksikan bilangan tambahan masa di babak pertama yang dihentikan untuk memberikan laluan pada azan waktu Isya. 2 minit. Tidak banyak penghentian dan tidak banyak juga peluang untuk kedua-dua pasukan. Sirdum ke depan. Patesu dengan tandukan. Tanya Avanzini. Morales bijak walaupun diapit terus oleh 3 pemain. Avanzini, back heel untuk Hakimi, antaran tinggi mencari Saravanan dan mendapatkan tandukan kedua. Zafri cuba mendapatkan sentuhan dan tindakan yang terakhir adalah untuk melepaskan rembatan yang tersasar ke sebelah kanan pintu gol. Mereka mendakwa bola mengenai tangan. Permainan tetap diteruskan, namun rembatan itu pula yang tersasar. 3 percubaan daripada KL City. Dari kedua-dua pasukan hanya ada satu saja yang tepat ke arah pintu gol. Kedua-duanya diselamatkan oleh penjaga gol lawan masing-masing. Ada jatuhan, kaki diangkat agak tinggi, namun Suhaisi Shukri tidak melayan kemahuan Sabah untuk sepakan percuma. Ada gerakan terakhir, antara itu melepasi Patesu, tapi sentuhan Hakimi terlalu kuat ke belakang pula untuk Kamal Azizi yang naik ke atas. Sirdum, Zafri Yahya, antaran tinggi, Ko Kwang Min ataupun Dominic dengan tandukan ke belakang dan tiada sebarang jaringan sepanjang separuh masa yang pertama.